Kamera laptop dia sedikit mendongak, mungkin yang dilihat adalah lubang hidung cikgu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan hai, saya Cikgu Jai. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel ini, dan kepada yang belum subscribe, please subscribe kerana di dalam channel ini saya akan bercerita tentang teknologi pendidikan, tentang keguruan dan tentang perkara-perkara yang melibatkan dengan dunia pendidikan semasa. Baik, untuk video kali ini saya akan berkongsi tentang refleksikan diri saya sepanjang 25 hari melalui PDPR sempena MCO 3.0 ini. Sengaja saya letakkan thumbnail 25 hari mencintai PDPR ini sebab saya terbaca tweet Cikgu Fazli Hassan dan saya rasa why not saya cuba buat satu video supaya kita boleh supaya kita boleh buat satu refleksi bersama dan kita boleh lakukan penambahbaikan sekurang-kurangnya untuk sehingga 31 Ogos nanti bagi negeri-negeri yang akan mengalami pembelajaran secara fizikal, bagi negeri-negeri yang akan melalui fasa ketiga di dalam pelan pemulihan negara. Pada pandangan saya, bagi merealisasikan PDPR yang berkesan, mencapai objektif dan menarik, sudah pasti kita kena kembali semula ke dalam kaedah pembelajaran di dalam bilik darjah. Bagaimana pembelajaran di dalam bilik darjah itu secara asasnya? Secara asasnya, pembelajaran di dalam bilik darjah, anak murid mampu melihat cikgu dengan jelas, mampu mendengar suara cikgu dengan jelas dan mampu berkomunikasi dengan cikgu secara langsung. Dan inilah cabaran ketika kita melaksanakan PDPR. Sebab itu apabila kita melaksanakan PDPR, saya mencadangkan agar dan amalan saya untuk cikgu-cikgu harus mempunyai kamera yang baik, yang okey dan posisi kamera yang betul. Sebab apa saya katakan posisi kamera yang betul? Kerana walaupun kamera cikgu power, kamera laptop cikgu hebat, mempunyai resolusi yang tinggi, tetapi sekiranya cikgu letakkan kamera tersebut dalam keadaan yang posisi yang tidak betul, anak murid tidak dapat melihat muka cikgu. Kalau posisi kamera laptop dia sedikit mendongak, mungkin yang dilihat adalah lubang hidung cikgu, bukan muka cikgu. Kenapa saya katakan anak murid perlu mendengar suara cikgu dengan jelas? Kerana itulah realiti di dalam bilik darjah. Dan untuk PDPR, cikgu perlu ada mikrofon yang baik. Mungkin cikgu boleh guna mikrofon yang dibekalkan oleh handphone dan sebagainya, tetapi pastikan anak murid cikgu dapat mendengar suara cikgu dengan jelas. Dan yang ketiga, kaedah komunikasi secara langsung dengan anak murid cikgu, seperti mana yang saya pernah tekankan di dalam video sebelum ini, di mana komunikasi di dalam PDPR terlalu bergantung harap kepada keadaan ibu bapa, iaitu grup WhatsApp ibu bapa. Saya mencadangkan agar cikgu-cikgu menggunakan Google Chat dan saya juga telah melaksanakan kaedah ini dan ternyata memang berkesan. Saya sertakan juga tutorial di dalam video ini supaya menjadi rujukan cikgu-cikgu. Dan untuk kesemua equipment yang saya telah ceritakan tadi, saya juga telah senaraikan di dalam description di dalam ruangan video ini. Saya harap ianya dapat membantu cikgu untuk merealisasikan PDPR yang lebih baik, PDPR atas talian yang lebih baik untuk fasa yang seterusnya. Bagi refleksi yang kedua pula adalah berkaitan tentang pemilihan aplikasi yang cikgu-cikgu pilih semasa melaksanakan PDPR. Bagi saya, banyaknya aplikasi tidak menjamin PDPR itu menarik kerana barangkali ia boleh menyebabkan PDPR cikgu terganggu. Cikgu bayangkan, sekiranya pada hari ini cikgu guna Plickers, besok cikgu guna Padlet, selepas itu cikgu guna Wakalet. Pelbagai aplikasi yang cikgu gunakan, sedangkan anak murid cikgu belum dapat betul-betul memahami bagaimana aplikasi pembelajaran itu dilaksanakan, digunakan dan bagaimana aplikasi itu dapat membantu mereka di dalam pembelajaran. Bahkan cikgu terpaksa mengambil masa 5 hingga 10 minit pada setiap sesi PDPR hanya untuk menerangkan kepada anak murid cikgu tentang aplikasi-aplikasi yang dipilih. Betul, banyak aplikasi yang ada pada hari ini. Bahkan di dalam Delima KPM sendiri pun ada 10 aplikasi yang boleh kita manfaatkan bersama. Cadangan saya, pilih sahaja 1-2 aplikasi sehingga pelajar kita dapat menguasai aplikasi tersebut dengan betul-betul dan dapat membantu mereka di dalam PDPR, maka kita boleh beralih kepada aplikasi yang lain. Secara amalannya, saya hanya menggunakan 2 aplikasi sahaja untuk PDPR 3.0 ini. Yang pertama, saya menggunakan Mentimeter.
untuk mencongkel pengetahuan sedia ada dalam kalangan murid saya sebelum sesi PDPR dilaksanakan. Dan saya menggunakan Padlet bagi memudahkan aktiviti pengukuhan, latihan dan pentaksiran. Dan saya telah tunjukkan bagaimana Padlet ini dapat membantu saya di dalam PDPR sepanjang PDPR ini dilaksanakan. Bagi saya, semua aplikasi bagus, ada pro dan kontra. Tetapi bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut dan bagaimana kita mengolah aplikasi tersebut bagi meningkatkan kefahaman murid. Ia bergantung kepada aplikasi dan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi tersebut. Saya fikir ketika kita mendapat latihan asasi, kita telah mendapat latihan tentang bagaimana kaedah-kaedah yang terbaik untuk mengajar. Kita diajar oleh pensyarah untuk bertanyakan soalan-soalan yang dapat mencongkel minat ataupun mencongkel pengetahuan sedia ada pelajar. Ketika inilah kita gunakan kemahiran tersebut dan kita implementkan dengan aplikasi-aplikasi yang kita telah pilih. Sebagai contoh, kalau kita guna Mentimeter, kita jangan bertanya kepada murid, adakah anda sudah bersarapan? Mereka akan tulis kat situ ya atau tidak. Tetapi cuba kita tanya kepada murid kita, apakah makanan kegemaran anda ketika bersarapan? Maka kita akan dapat list of bundle jawapan-jawapan yang menarik, yang akan meningkatkan lagi pengetahuan dan akan menarik minat murid untuk mengetahui sesi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Baik cikgu, yang ketiga dan yang terakhir, secara jujurnya saya merasakan untuk PDPR kali ini terlalu banyak kerja-kerja yang perlu kita laksanakan sebelum, semasa dan selepas. Namun bagi mengelakkan berlakunya kecuaian, ketidakakuran terhadap bidang tugas, saya sendiri mempunyai senarai semak tugasan apa yang saya perlu lakukan sebelum, semasa dan selepas PDPR. Untuk sebelum, mungkin kita boleh melihat aspek-aspek seperti aplikasi yang saya katakan tadi, tentang equipment yang ingin kita pilih untuk melancarkan PDPR, termasuk juga tentang persediaan pelajar. Bagaimana kita nak maklumkan kepada pelajar kita tentang sesi PDPR yang akan kita laksanakan. Bagaimana kesediaan murid kita, mungkin perlu ada bahan bacaan tambahan yang perlu mereka baca. Dan semasa PDPR pula untuk memastikan apa yang kita tulis dalam RPH dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dan perkara-perkara yang perlu kita lihat selepas PDPR itu berlaku, seperti untuk mengisi SPDPR, untuk mengambil kehadiran murid dan merekodkan kehadiran murid, elemen-elemen pentaksiran yang perlu dilihat dan sebagainya. Maka perlu ada satu senarai tugas bagi mengelakkan keciciran tugas berlaku. Kita faham bahawa apabila pendidikan ini berubah, maka kita guru-guru pun perlu fleksibel dan berubah. Kadang-kadang kita tidak mampu menolak perubahan itu kerana perubahan itu datang tanpa kita undang. Kerana perubahan seperti pandemik ini bukan saja berlaku pada negara kita, bahkan ia berlaku di seluruh dunia. Maka perubahan bidang tugas itu perlu kita sesuaikan dan perlu kita lihat dan perlu kita fikir bagaimana caranya supaya kita dapat bekerja dengan lebih mudah, efisien dan paling penting kita perlu menjaga kesihatan kita, sama ada kesihatan fizikal maupun kesihatan mental kita sebagai pendidik. Baik cikgu-cikgu, saya telah kongsikan 3 refleksikan diri saya sepanjang PDPR 3.0 ini dilaksanakan. Sering saya tekankan dalam video-video saya bahawa apa yang saya kongsikan mungkin bukan amalan yang terbaik untuk cikgu-cikgu, tetapi inilah amalan yang saya telah lakukan. Kerana kebanyakan PDPR saya, hampir keseluruhan PDPR saya adalah PDPR di atas talian ataupun PDPR bersifat gabungan menggunakan Google Classroom. Walaupun di luar talian, tapi masih menggunakan kaedah-kaedah berteraskan internet, berteraskan teknologi pendidikan. Namun sekiranya cikgu ada kaedah-kaedah lain yang lebih baik, mungkin cikgu boleh kongsikan bersama dengan saya di komen-komen di ruangan bawah ini. Itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih untuk cikgu. Selamat bercuti, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Terima kasih. Saya Cikgu Jai.